PKP fasa kedua bermula 1 April ini dengan pelaksanaan lebih ketat. Operasi Nyah Kuman bermula hari ini. Assalamualaikum dan salam hormat anda bersama saya, Miza Yusni Muhammad dalam Berita Wilayah. Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua akan mula dikuatkuasakan 1 April ini dengan pelaksanaan yang lebih ketat. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ini termasuk memendekkan waktu operasi semua premis perniagaan yang menjual barangan keperluan harian dari 8 pagi hingga 8 malam. Semua premis perniagaan selain daripada keperluan harian, makanan dan sebagainya tidak dibenarkan. Walaupun seperti kita tahu hari ini supermarket, pasaraya dan sebagainya berniaga sehingga membuka premis mereka sehingga ke pukul 10 malam dan ada yang sampai pukul 12 pun ada kita dengar. Oleh itu kita membuat keputusan, mesyuarat pagi ini membuat keputusan bahawa waktu beroperasi pasaraya, hypermarket dan mana-mana premis yang menjual barang keperluan makanan harian adalah di antara pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Bagi restoran, kedai-kedai makan, gerai-gerai makan dan sebagainya, walaupun kita benarkan operasi untuk makanan yang berbungkus, yang dibungkus untuk dibawa pulang, waktunya adalah daripada 8 pagi hingga 8 malam. Operasi stesen minyak juga dihadkan daripada jam 8 pagi hingga 8 malam. Perkhidmatan penghantaran makanan juga dibenarkan beroperasi dari jam 8 pagi hingga 8 malam. Selain itu, waktu operasi pengangkutan awam ditetapkan dari 6 pagi hingga 10 pagi dan dari 5 petang hingga 10 malam sahaja. Bagi kenderaan persendirian pula hanya dibenarkan antara jam 6 pagi sehingga 10 malam termasuk perkhidmatan e-hailing dan teksi. Bagi pengangkutan komersial melibatkan barangan keperluan seperti makanan dan perubatan, mereka digalakkan beroperasi dari 7 malam hingga 7 pagi. Kita membuat keputusan yang besar. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan sekatan jalan raya di Plaza Tol di seluruh negara ditambah dari 23 kepada 65 Plaza Tol dan jumlahnya akan ditingkatkan kepada 114 Plaza Tol. Semalam, PDRM telah menahan 828 individu di sekatan jalan raya dan juga rondaan PDRM kerana melanggar PKP ini. Sebenarnya kalau kita lihat tangkapan semakin meningkat yang menunjukkan bahawa pihak polis mengambil tindakan yang lebih tegas daripada biasa-biasa, daripada sebelumnya. Dan sebenarnya sasaran kita bukan untuk menambahkan tangkapan. Sasaran kita adalah untuk mengurangkan tangkapan. Semakin banyak tangkapan setiap hari bermakna masih ramai rakyat kita yang tidak patuh kepada arahan yang dikeluarkan. Sebab itulah sasaran kita supaya semakin hari semakin kurang tangkapan yang untuk bagi kita menunjukkan bahawa pematuhan rakyat semakin mencapai secara keseluruhannya. PDRM dan ATM, Angkatan Tentera, telah mengadakan sebanyak 1,520 sekatan jalan raya dan melakukan pemeriksaan terhadap 257,287 kenderaan. Jumlah keseluruhan anggota PDRM dan ATM yang bertugas dalam pelaksanaan PKP adalah seramai 67,774 orang.
47 kawasan di seluruh negara menjalani operasi Nyahkuman hari ini melibatkan 23 kawasan zon merah dan 24 kawasan zon jingga dan ia dilaksanakan secara berfasa iaitu fasa pertama zon merah dan fasa kedua zon jingga. Operasi juga turut dilaksanakan di kawasan program perumahan rakyat PPR yang berada di daerah zon merah. Jadi wartawan Muhammad Jinasami mengikuti proses kerja Nyahkuman itu yang dilancarkan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Suraidah Kamarudin di Petaling Jaya. YB menjelaskan sedikit tentang proses sanitasi dan juga Nyahkuman yang dilaksanakan pada hari ini kerana YB pun tadi saya lihat terlibat sekali dalam proses ini. Alhamdulillah pada hari ini KPKT pelaksanaan program pada hari ini ataupun tugasan pada ini dipimpin oleh di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan bersama-sama dengan menguruskan melaksanakan ops kuman ini adalah dari pihak bomba daripada KPKT dan juga daripada SW Corp konsesi Alam Flora dan juga Rela dan juga APM dan sebagainya dan juga pihak berkuasa tempatan Majlis Bandaraya Petaling Jaya. So satu pelaksanaan tugasan yang bersepadu untuk memastikan bahawa kerana pasar besar Jalan Osman ni adalah dikategorikan dalam kawasan zon merah ya. Jadi hari ini kita lancarkan di sini dan ada 47 tempat yang kita laksanakan pada hari serentak ya, serentak iaitu 23 kawasan merah, 24 kawasan jingga. So jadi ini yang kita laksanakan untuk hari ini dan besok. Jadi operasi di sini akan mengambil masa dalam 2,5 jam ke 3 jam ya. So jadi membabitkan 30 petugas dan juga truk tadi ada 7 truk untuk memastikan kawasan sekitar jalan pasar Jalan Osman ni dapat disanitasikan. Baik, Baby, ramai yang mempersoalkan apakah yang dimasukkan dengan proses sanitasi ataupun Nyahkuman yang dilaksanakan. Mungkin mereka tidak faham apakah yang dimasukkan dengan proses tersebut. Mungkin YB boleh jelaskan sedikit. Bila kita mendapat indikasi bahawa insiden yang terjadi positif COVID di satu kawasan, pihak KKM telah memberikan angka kadar serta numbers tu akan dimasukkan dalam zon merah ataupun zon jingga. Jadi program sanitasi ini adalah menyembuh kimia yang akan dapat membunuh kuman virus coronavirus ya. Sebab itu jadi kita harap dengan adanya pelaksanaan program pada hari ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa kawasan ini insya-Allah selepas disanitasi akan jadi lebih selamat dan ianya juga akan memulihkan confidence mereka apabila kita sudah habis kita punya PKP, insya-Allah mereka akan keluar dengan yakin bahawa mereka tidak akan dijangkiti oleh kuman coronavirus. Baik, YB, mungkin nasihat kepada orang ramai supaya tidak keluar rumah dan hanya duduk di rumah ketika proses Nyahkuman sanitasi dilaksanakan dan juga di waktu PKP dilaksanakan. So memang kita memang dah 2 minggu, besok first 2 weeks punya PKP. So 2 minggu akan datang adalah PKP yang certain places yang kita ada perketatkan. Jadi di antara itu adalah kawasan red zone dan juga jingga. Jadi KPKT juga akan masuk rumah-rumah PPR dalam kawasan red zone ini juga untuk Nyahkuman di perumahan di kawasan dalam rumah mereka. So jadi saya berharap pada rakyat Malaysia tambah tingkatkan disiplin agar dengar dengan arahan KKM untuk atau MKN untuk duduk di rumah, jangan keluar tanpa sebab dan cuma yang sebab-sebab tertentu saja yang sekira kritikal baru keluar. Jangan sikit-sikit keluar. Itu harus mereka patuhi dan untuk kawasan-kawasan yang tengah kita buatnya ni kita telah berikan taklimat semalam daripada semalam bahagian MPVJ dah memaklumkan kepada mereka untuk stay away, untuk duduk di rumah dan jaga dalam kawasan tertutup. Jangan keluar di tepi-tepi jalan. So jadi yang ini kita pastikan bahawa mereka terselamat jangan dia dapat side effect daripada semburan kimia ini. Baik, terima kasih YB. Begitulah tadi nasihat dan penjelasan daripada YB iaitu Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhubung dengan isu sanitasi dan juga Nyahkuman yang dilaksanakan di beberapa lokasi di Selangor pada hari ini. Jadi kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Mohan. Kerajaan Johor juga memulakan kerja-kerja pembersihan dan sanitasi di 2 kawasan tumpuan dalam negeri menerusi operasi sanitasi awam COVID-19 negeri hari ini. Kawasan yang terlibat ialah Bandar Simpang Renggam di Kluang dan Kampung Sinaran Baru di Kempas.
Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Ayub Jamil menerusi kenyataan berkata lokasi berkenaan dipilih kerana terletak berhampiran dengan Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Datuk Ibrahim Majid yang mencatatkan 74 kes positif, manakala terdapat beberapa kes positif yang dicatatkan di Kampung Sinaran Baru. Operasi akan diselaraskan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, manakala kerja-kerja penyemburan akan dilakukan SW Corp. Kerja-kerja nyakuman itu akan dipeluaskan ke semua daerah dan pihak berkuasa tempatan dalam negeri setelah operasi di 2 kawasan tumpuan berkenaan selesai. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan dakwaan kononnya orang ramai perlu menghubungi talian bebas tol Suruhanjaya berkenaan isu sekiranya mereka tidak mendapat agihan bantuan kerajaan seperti yang telah disebarkan di aplikasi WhatsApp dan media sosial hari ini. Dalam kenyataan media, SPRM menyatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan seumpama itu yang dipercayai merujuk kepada bantuan khas COVID-19 yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini. Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri dalam satu kenyataan yang dimuat naik di laman Twitternya pagi ini menyatakan beberapa penafian terhadap pemakluman berita palsu yang dimuat naik oleh individu tidak bertanggungjawab. Antara berita palsu tersebut melibatkan arahan Ketua Polis Raub terhadap penduduk Raub yang tidak dibenarkan keluar selepas jam 12 tengah hari. Dakwaan Pejabat Kesihatan Daerah Pekan terhadap pengunjung yang telah hadir ke 20 lokasi di sekitar Pahang perlu menghadirkan diri ke klinik kesihatan berhampiran dengan segera untuk jalani saringan COVID-19. Serta Pasaraya Bataras Putatan Sabah berkenaan seorang pekerjanya yang dikatakan positif COVID-19. Kerajaan membenarkan maksimum 2 kaki tangan syarikat swasta hadir ke tempat kerja bagi pemrosesan pembayaran gaji. Melalui satu kenyataan, Kementerian Sumber Manusia menyatakan ini bagi memastikan pembayaran gaji pekerja swasta dapat dibayar mengikut ketetapan undang-undang. Ini membabitkan kaki tangan bahagian dan unit keuangan atau sumber manusia untuk menjalankan kerja spesifik iaitu menyelaras dan memproses payroll. Tempoh kerja itu hanya 1 hari sahaja sama ada pada 31 Mac atau 1 April 2020. Dalam pada itu, majikan diminta untuk menyediakan surat atau dokumen pelepasan dan kebenaran ke tempat kerja. Nama penuh, nombor kad pengenalan pekerja terlibat dan nombor telefon majikan perlu dinyatakan dalam surat tersebut untuk dihubungi bagi tujuan pengesahan. Pekerja terbabit perlu membawa dan mengemukakan surat atau dokumen tersebut bagi memudahkan pergerakan mereka. Assalamualaikum, adik kakak ambo belakang tu untuk kira lah duk mana, duk Kelantan ke duk luar. Kalau kita tengok angka hok kena COVID-19 ni semakin hari semakin naik. Jadi kita pakat doa belakang lah, dengar arahan suruh duduk rumah tu duduk rumah lah. Adik kakak sekalian stay at home, duduk rumah je. Tak payah pergi mana-mana. Lo ni bahaya. Wabak coronavirus ni sangatlah bahaya. Jadi kalau hok tak kena lagi tu kita doa minta jauh lah. Kalau hok kena tu kita doa jugalah biar sembuh seperti sedia kala. InsyaAllah moga-moga kita semua terhindarlah dari nyakit ni. Sebab kalau kena kita tak tahulah lagu mana. Tuhan je hok tahu. Ubat pun tak ada. Jadi kena dengarlah arahan belakang ya. Satu lagi nak pesan, kalau boleh comot sanitizer tu tanya tu sepanjang masa supaya penjagaan kesihatan kita di tahap optimal. Jadi terus dia bersama kami di RTM. Saudara, dalam keadaan negara berhadapan COVID-19, ramai sudah mula sedar betapa pentingnya petugas barisan hadapan, khususnya petugas kesihatan, dan ramai juga yang tampil membantu melalui pelbagai inisiatif. Jadi Nur Amalina Abdul Halim di Melaka, nampaknya di sana juga ada badan-badan yang menzahirkan tanggungjawab mereka. Jadi mungkin boleh diperincikan keadaan di sana.
Ya, betul. Ketika inilah kita perlu menzahirkan konsep berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Bermuafakat dalam melakukan sesuatu kerja tidak kira ketika senang atau susah. Seperti yang dikatakan tadi, pelbagai inisiatif dilakukan agensi-agensi untuk membantu petugas-petugas Barisan Harapan. Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM tidak terkecuali untuk berbuat demikian apabila mengerahkan idea dan tenaga untuk menghasilkan pelindung muka atau face shield dan kota intubasi bagi kegunaan petugas kesihatan di negeri ini. Menurut Naib Chancellor UTM, Profesor Datuk Dr. Raha Abdul Rahim, penghasilan pelindung muka dan kota intubasi berkenaan bertujuan membantu petugas kesihatan mendapatkan perlindungan terbaik ketika bertugas. Dan ini dihasilkan daripada teknologi terkini seperti 3D printing ataupun pencetakan 3D dan juga laser cutter. Jadi ini adalah dua cara bagaimana kami fikir dapat membantu our frontliners di luar sana, di mana kita sedaya mungkinlah in our own small way to help all our frontliners di luar sana. Beliau ditemui RTM di kampus teknologi UTM Aikro. Beliau turut berharap agar UTM dapat menjadi penyumbang kepada keperluan negara pada waktu krisis begini melalui kepakaran penyelidikan yang mereka miliki. Usaha itu juga selaras dengan konsep TUNAI yang menjadi pendongkong utama UTM, iaitu teknologi di universiti membantu melonjakkan industri dan komuniti. Kawasan perairan negara turut diberi perhatian sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Melaka dan Negeri Sembilan. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Maritim Melaka dan Negeri Sembilan, Komander Maritim Azman Samsudin, pihaknya mengadakan rondaan 24 jam. Rondaan dibuat dari Kuala Sepang hingga Kuala Kesang sejauh 66 batu nautika bagi memastikan tiada bot penumpang atau bot pelancong berada di kawasan perairan sepanjang PKP. Jelasnya, hanya nelayan sahaja yang dibenarkan untuk turun ke laut. Bagaimanapun, nelayan juga perlu mengikut arahan agar tidak tersasar dari lokasi tangkapan hasil laut mereka. Kita dah periksa ada 2 buah bot nelayan daripada Melaka menangkap ikan di kawasan Taman Laut Tanjung Tuan. Jadi apa yang kita buat ialah kita telah menasihatkan nelayan-nelayan ni supaya mengangkat rawai yang mereka pasang dan balik ke perairan ataupun kawasan tangkapan negeri Melaka lah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mengadakan rondaan di Kuala Linggi hingga ke Teluk Kemang, Port Dickson. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB mewujudkan Pusat Kawalan Berpusat COVID-19 CCC MBMB. Datuk Bandar Datuk Mansor Sudin menjelaskan pusat kawalan berkenaan bagi menyelaras, memantau dan memudahkan petugas dan warga bandaraya untuk mengetahui penguatkuasaan serta perkhidmatan berkaitan MBMB sepanjang PKP ini. Beliau berkata, CCC berkenaan beroperasi pada setiap hari dari jam 8 pagi hingga 8 malam diketuai Setiausaha MBMB Azhar Muhammad. Warga bandaraya yang mempunyai sebarang pertanyaan atau masalah boleh menghubungi talian hotline 06 285 9704. Dan di peringkat Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, bilik operasi kita punya COVID-19 Command Center ini akan berterusan. Buka sehingga 14 April 2020 ini. Okey. Dan kita akan juga terus melaksanakan segala operasi-operasi yang sedia ada yang sekarang ini dilaksanakan dan juga kekal melaksanakan pemantauan dan juga penguatkuasaan perintah larangan pergerakan di kalangan warga bandaraya. Dalam pada itu, beliau berkata MBMB turut menyediakan inisiatif khas untuk peniaga dan penjaja di bawah pentadbirannya seperti pengecualian 2 bulan sewa pada bulan April dan Mei, pengecualian bayaran lesen perniagaan selama setahun dan melanjutkan masa bayaran cukai taksiran harta sehingga 30 April 2020.
Sekian paparan berita dari Melaka dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan duduk di rumah, jangan keluar, putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Malina. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kini sedang melakukan lawatan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIP Serdang, dan pusat itu sebagai persediaan negara menghadapi gelombang ketiga wabak COVID-19. Dan untuk perinciannya kita terus saja langsung bersama wartawan Mohan Chinasami di sana. Jadi silakan Mohan dengan perinciannya. Baik, terima kasih Miza. Baik, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun tiba di MAIP Serdang ini sekitar jam 5.41 petang tadi, dan beliau ketika ini berada di dalam Dewan C bagi meninjau pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah yang telah pun disiapkan di sini. MAIP sudah dipilih sebagai lokasi hospital sementara bagi mengatasi kepadatan penduduk di Kuala Lumpur. Ia diuruskan oleh agensi pengurusan bencana negara DADMA dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Pusat ini dibuka sebagai persediaan bagi menghadapi gelombang ketiga, dan ia menempatkan pesakit COVID-19 yang mempunyai gejala risiko rendah, dan manakala pesakit yang mempunyai gejala berisiko tinggi, mereka akan dihantar ke hospital utama. Dan untuk pengetahuan anda, pusat ini menempatkan 600 katil, iaitu 400 untuk pesakit lelaki dan 200 wanita, serta melibatkan 2 dewan, iaitu Dewan C dan D. Segala aset fasiliti dan keperluan perubatan juga telah disediakan di lokasi ini, termasuk sejumlah petugas perubatan yang ditempatkan sekali. Sebelum ini, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noor Hisham Abdullah maklumkan pihak media, pihak kementerian perlu membuka sementara sekiranya kes positif wabak COVID-19 mencecah sehingga 1,000 kes setiap hari. Tambahnya, persiapan awal itu adalah sebagai menghadapi kes-kes yang kemungkinan akan meningkat sekiranya gelombang ketiga COVID-19 yang dijangka akan melanda negara pada pertengahan bulan April ini. Baik, sekiranya kita tengok di sebelah kanan saya ketika ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin sedang diberikan taklimat oleh pihak NADMA dan juga pihak Kementerian Kesihatan bagaimana hospital sementara ini akan beroperasi, aset-aset serta fasiliti yang telah pun ditempatkan di lokasi tersebut. Dan mungkin saya boleh ulas juga kehadiran Tan Sri Muhyiddin Yassin diiringi oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Azwan Baba dan juga Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, iaitu Datuk Dr. Noor Hisham. Kita boleh melihat pegawai-pegawai tertinggi daripada NADMA dan juga Angkatan Tentera Malaysia turut berada di kawasan ini. Dan sekiranya anda melihat di sekeliling saya ketika ini merupakan replika-replika ataupun contoh-contoh bagaimana hospital ini disediakan. Dia juga termasuk kepada safety kit yang telah disediakan, katil-katil dan juga pakaian-pakaian yang dipamerkan bagaimana hospital ini akan beroperasi sekiranya ia dibuka untuk pesakit-pesakit COVID-19 yang berisiko rendah sahaja. Dan selain itu juga, dia akan diasingkan mengikut dewan, iaitu Dewan C untuk lelaki dan Dewan D untuk perempuan. Dia ada sedikit perubahan di antara jantina yang diklasifikasikan. Dan ketika ini juga Tan Sri Muhyiddin akan dibawa melalui bagi untuk melawat sekitar kawasan ini untuk melihat sendiri bagaimana proses hospital sementara ini dilakukan. Jadi itu merupakan antara rangkuman yang saya boleh kongsikan bersama anda. Kita kembali bersama Miza di studio. Silakan. Baik, terima kasih Mohan. Dan baik, untuk mendapatkan makluman cuaca semasa kita langsung saja bersama Muhammad Nafizi, Mak Nafiah di Jabatan Meteorologi. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Didapati ribut petir kini sedang berlaku di beberapa daerah di sekitar pendalaman negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Dan keadaan ribut petir bagi negeri-negeri ini dijangka akan reda pada awal malam nanti. Manakala cuaca dilihat cerah bagi negeri-negeri lain di sekitar Semenanjung untuk hari ini. Berbeza pula keadaannya dengan tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Apabila didapati ribut petir kini berlaku di hampir kesemua bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan. Dan keadaan cuaca yang lembap bagi negeri Sabah dan Sarawak ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke tengah malam. Selain itu, negara juga kini berada dalam fasa peralihan monsun.
Apabila angin dijangka bergerak dengan perlahan dan ribut petir akan lebih kerap berlaku, terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam, membabitkan negeri-negeri di sekitar barat Semenanjung, barat negeri Sabah dan juga di sekitar pendalaman dan barat negeri Sarawak. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam menghadapi wabak COVID-19, ramai pihak tampil menghulurkan pelbagai jenis bantuan kepada para petugas Barisan Harapan di beberapa lokasi. Prihatin terhadap petugas media yang sering ke lapangan untuk membuat liputan dan terdedah kepada risiko jangkitan virus berkenaan, Ketua Bahagian Bersatu Wangsa Maju tampil menghulurkan sumbangan berbentuk topeng penutup mulut dan hidung serta hand sanitizer. Menurut Ketua Bahagiannya, Muhammad Rizal Muhammad Kamal Ghazali berkata ia merupakan tanggungjawab pelbagai pihak termasuk pihaknya untuk membantu petugas media bagi melaksanakan tanggungjawab sebagai penyampai maklumat kepada rakyat. Ini jumlah yang telah kita agihkan sekitar lebih kurang 200 face mask untuk orang awam dan juga pada ahli-ahli bersatu juga. Dan kita menunggu lagi bekalan. Saya ada mengorder juga bekalan dan kemungkinan besar insya-Allah dalam minggu ni kita akan dapat bekalan tu dan kita akan bagi kepada ahli-ahli dan penduduk sekitar Wangsa Maju yang memerlukan. Kita faham ada rungutan yang tidak dapat dan bekalan pun agak terhad. InsyaAllah kita akan segerakan dan memberi bantuan kepada frontliner juga di sekitar Wangsa Maju. Sumbangan disampaikan kepada Timbalan Pengarah Seksyen Berita TV Zuraidah Muhammad Arif di Wisma Berita Angkasa Puri. Selain itu, pihaknya juga akan turut memberi sumbangan kepada penduduk-penduduk di sekitar Wangsa Maju dan petugas-petugas di bahagian Barisan Hadapan. Daripada pakej prihatin bernilai RM250 bilion itu, sejumlah besar diperuntukkan untuk kebajikan rakyat, khususnya golongan B40 termasuk mereka yang menetap di flat kos rendah seluruh negara, para peniaga kecil, pekerja-pekerja kilang dan lain-lain. Tidak ada yang tercecir. Atas keprihatinan kerajaan terhadap beban kewangan yang ditanggung oleh rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, beberapa inisiatif KPKT akan dilaksanakan di bawah pakej ini. Inisiatif ini meliputi pengecualian pembayaran sewa selama 6 bulan bagi program perumahan rakyat PPR yang disewa bawah pengurusan KPKT dengan jumlah kos sebanyak RM3 juta ditanggung oleh kerajaan. Pengecualian ini melibatkan 3,636 unit rumah. Penangguhan pembayaran bulanan selama 6 bulan juga mulai April hingga September 2020 bagi program perumahan rakyat sewa untuk dimiliki RTO di bawah pengurusan KPKT yang melibatkan penangguhan sebanyak pembayaran RM57 juta. Pengecualian ini melibatkan 4,649 unit rumah. KPKT juga akan menjalankan operasi sanitasi awam di lokasi yang dikategorikan sebagai hotspots iaitu zon merah dan zon jingga. Usaha ini dijalankan dengan kerjasama SW Corp, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, PBT yang terlibat serta syarikat konsesi. Operasi ini akan juga dilaksanakan dalam 20 kawasan PPR yang berada di dalam zon merah dan zon jingga. Pasukan Hazmat, pasukan unit bahan berbahaya, Jabatan Bomba dan Penyelamat akan melaksanakan proses nyah kuman dan virus di lokasi berisiko tinggi. Kaedah disinfeksi
yang dilaksanakan selari dengan garis panduan WHO dan KKM. KPKT juga meneruskan operasi pengurusan sisa pekerja dan pemeriksaan awam di negeri yang menerima pakai Akta 672 dalam tempoh PKP. KPKT juga telah meminta semua pihak berkuasa tempatan turut memainkan peranan masing-masing dalam pengurusan sisa pekerja di negeri-negeri yang tidak mengguna pakai Akta 672. Prosesnya kuman bagi mencegah penularan COVID-19 turut dimulakan di Terengganu hari ini. Jadi untuk laporan penuh kita bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa di RTM Terengganu. Silakan. Ya, operasi itu dilakukan di beberapa lokasi awam di Bandaraya Kuala Terengganu oleh anggota bomber dan penyelamat bersama kaki tangan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu dan Jabatan Kesihatan Negeri. Antara kawasan terlibat ialah stesen bas MBKT, Pasar Kedai Payang dan Bank-Bank. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Kuala Terengganu Timbalan Penguasa Bomber Rozizah Abni Hajar berkata, operasi bermula pukul 9 pagi tadi melibatkan anggota bomber dan penyelamat dari jalan kota. Operasi Nyahkuman di kawasan Pasar Kedai Payang pula akan dimulakan malam ini. Terdahulu kesemua anggota terlibat yang lengkap pakaian Nyahkuman diberi taklimat di pejabat MBKT sebelum bergerak ke lokasi. Tinjauan kru kami mendapati program sama turut dilaksanakan di pusat kuarantin Madrasatul Quran Kubang Bujuk pada pukul 10.30 pagi tadi. Hadir sama dalam operasi ini ialah Pengarah Bomber dan Penyelamat Negeri Mat Hilman Abdul Rashid dan Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus. Cana akan keperluan semasa peralatan perlindungan peribadi PPE susulan penularan wabak COVID-19, Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA tampil dengan produk baharu pelindung muka atau face shield. Untuk itu, skuad bantu Terengganu ditubuhkan untuk pengeluaran face shield bagi kegunaan petugas perubatan yang mengendalikan pandemik tersebut. Sukarelawan skuad bantu Hafizuddin berkata sekurang-kurangnya 200 hingga 250 face shield boleh disiapkan dalam sehari menggunakan 19 buah mesin pencetak 3D. Agihan akan dibuat setiap hari kepada Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu untuk kegunaan petugas barisan hadapan. Saya rasa projek kita buat masa ini berdasarkan kapasiti yang kita ada sekarang ni, bantuan-bantuan yang kita ada sekarang ni, itu saja dulu. Tapi insya-Allah untuk masa-masa hadapan tu kami akan usaha untuk tingkatkan lagi usaha untuk bantu frontline ini, tengok berdasarkan apa kapasiti yang kita ada dari semasa ke semasa lah. Skuad bantu dinaungi NGO haluan dengan kerjasama UNIZA yang menyediakan fasiliti untuk menyiapkan peralatan bantuan tersebut. Bagi membolehkan lebih banyak bantuan peralatan disalurkan, orang ramai boleh membantu dengan menyalurkan sumbangan di akaun tertera. Kempen derma darah di negeri ini masih diteruskan meski dalam tempoh PKP. Cuma kempen diadakan dalam skala lebih kecil di lokasi terpilih. Bagaimanapun, menurut Ketua Unit Transfusi Darah Hospital Sultan Nur Zahirah Aisyah Senzek Kuala Terengganu, Dr. Muhammad Muhaimin Kambali, bekalan darah di Terengganu masih mencukupi. Mengambil kira bulan Ramadan pada bulan depan, kempen diadakan bagi memastikan sebarang situasi luar jangka dapat ditangani sebaiknya. Sepanjang PKP berlangsung, penggunaan bekalan darah menunjukkan sedikit pengurangan kerana penangguhan sementara, pembedahan elektif dan pengurangan kes kemalangan jalan raya berbanding hari-hari biasa. Buat ubah suai program kita yang mana kita gerakkan petugas-petugas kita ke komuniti yang berhampiran dengan rumah mereka. Jadi sebelum program ini dibuat, kita akan meminta nama daripada MPKK dan Jawatankuasa Kampung, senarai nama mereka yang berminat untuk menderma darah. Kemudian kami akan saring mereka ini dengan menggunakan borang di dalam talian dan juga panggilan telefon, dan kita akan pastikan mereka yang berkelayakan saja yang boleh keluar daripada rumah untuk menderma itu pun seorang saja. Beliau mengulas perkara itu semasa kempen derma darah di Kampung Buluh Gading, Kuala Terengganu. Program julung kali diadakan dalam tempoh PKP berjaya mengumpul 20 beg darah. InsyaAllah penderma darah tegas sebab fikir kita, sumbangan kita untuk negara, untuk yang memerlukan. Kita nak derma duit, kita kurang duit, jadi kita derma tenaga, apa yang boleh derma termasuk darah. Kita derma lah.
Lepas tu galakkan anak-anak lah dari muda sebab bila dah berumur tak boleh demam darah dah. Jadi masa muda ni digalakkan untuk demam darah. Sebelum ni ada tapi saya tak sempat nak pergi sebab waktu tu ada urusan lain. Ni bila dah free, lepas tu pula kebetulan ada buat demam darah ni, saya datang. HSNZ menyasarkan 21,000 beg darah boleh dikumpul sehingga akhir tahun ini. Sekian laporan langsung berita wilayah dari RTM Terengganu. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih untuk bahan berita dari Terengganu. Persediaan Sabah dalam menghadapi COVID-19, jadi kita langsung bersama Muhammad Syarizam Awang bagi mengetahui keputusan mesyuarat khas JKKK MKN di sana. Silakan. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua pegawai daerah di Sabah diarah mengaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah dan Jawatan Kuasa Keselamatan Daerah masing-masing. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat khas JKKK MKN Negeri yang dipengerusikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiq Apdal pagi tadi. Bercakap kepada pemberita, Datuk Muhammad Syafiq berkata langkah itu diambil sebagai persediaan menghadapi kemungkinan berlaku pertambahan kes COVID-19 secara mendadak. Ia juga bagi memastikan penyaluran bantuan sampai ke akar umbi. Beliau juga berkata penutupan ladang dan kilang sawit di Tawau, Lahadatu dan Kinabatangan yang berkuat kuasa sehingga esok dilanjutkan sehingga 14 April ini. Ia mula dilaksana 25 Mac lalu bagi ladang dan 27 Mac bagi kilang. Manakala penutupan operasi ladang dan kilang di Kalabakan, Semporna dan Kunak menjadikan 6 daerah ditutup operasi sehingga 14 April ini. Keputusan itu diambil selepas beberapa pekerja ladang didapati positif COVID-19. Sesi pemakluman antara PBT dan PDRM bersama pemilik ladang dan kilang di setiap daerah perlu diadakan bagi memberi penerangan kepada pihak terbabit. Pergerakan penduduk Pulau Gaya sentiasa dipantau sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula 18 Mac lalu sehingga 14 April ini. Sepanjang tempoh itu, hanya 10 bot berdaftar dibenarkan membawa penduduk ke Kota Kinabalu untuk membeli barangan keperluan dalam sehari. Hanya bot ini saja yang telah didaftarkan dengan pihak berkuasa untuk mereka datang ke Tanah Besar bagi tujuan kes-kes yang penting saja, yang terdesak saja seperti sakit, mendapatkan bekalan dan sebagainya. ACP Habibi memberitahu pemberita di Kota Kinabalu. Beliau menegaskan penduduk yang didapati keluar menggunakan bot yang tidak didaftar akan diambil tindakan tegas. Katanya pergerakan keluar masuk dari pulau berkenaan ditetapkan pada 7 pagi hingga 9 pagi dan 5 petang hingga 7 malam. Selain itu, pihak polis turut membantu memantau saringan COVID-19 dijalankan Kementerian Kesihatan Malaysia di pulau berkenaan. Saringan COVID-19 di Pulau Gaya diadakan sejak Sabtu lalu dan berakhir hari ini. Orang ramai dirayu mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP, duduk di rumah dan hanya keluar jika perlu. Luahan itu dikongsi beberapa pengendali dan pekerja restoran yang risau tempoh PKP akan dilanjutkan lagi jika orang ramai enggan bekerjasama. Kerisauan mereka berasas kerana penularan wabak COVID-19 tidak akan berjaya dibendung sekiranya orang ramai gagal mematuhi PKP. Harapan tu memang sangat-sangat kalau boleh keadaan kami pun bekerja kan, majikan pun macam kami faham lah, sama faham juga. Dan juga majikan pun tidak dapat membayar gaji penuh. Sementara itu, pemilik restoran Hartini Syahid pula berkata pihaknya mengadakan pelbagai alternatif termasuk membuat penghantaran terus kepada pelanggan di sekitar kawasan Kota Kinabalu sepanjang tempoh PKP bagi membolehkan mereka beroperasi. Memang patut ada pengurangan ke atau diskaun ke kan dari segi sewa semua cukai kan, sebab efek dari kami punya perniagaan. Paksa buat si order lah. Dulu tidak pernah buat, sekarang paksa buat lah. Adalah tambah sikit habis bayar pekerja kan. Meskipun pengusaha restoran turut terjejas akibat COVID-19, namun mereka tidak mengabaikan tanggungjawab sosial dengan menyediakan cecair pembasmi kuman di restoran masing-masing sekaligus mengurangkan risiko penularan wabak COVID-19.
Baik, sekian berita wilayah dari Sabah petang ini. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Kembali bersama Miza Yusni di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih. Berita wilayah diteruskan dengan laporan setempat dari Sarawak dan untuk itu kita bersama Damia Cassandra Manjah di RTM Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Miza. Assalamualaikum dan selamat petang. Sebanyak 800 buah pusat jualan atau kedai runcit di Sarawak perlu memastikan bekalan makanan khususnya keperluan asas mencukupi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu pusat jualan yang terletak di kawasan luar bandar dan pedalaman selain sukar dihubungi menggunakan jalan seharusnya mempunyai bekalan keperluan asas mencukupi terutamanya beras, gula, minyak masak dan tepung. Datuk Amar Awang Tengah berkata ke arah memastikan bekalan makanan tidak terputus, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah diminta untuk memantau sekaligus memastikan harga makanan mengikut harga borong. Beliau memberitahu kesemua pusat jualan juga dibenarkan beroperasi setiap hari bermula pukul 7 pagi hingga 4 petang. There are about 800 altogether, and mainly in the rural areas. Dan kita telah pun berusaha dengan kerjasama KPDN SAP Negeri Sarawak untuk memastikan bahawa setiap point of sales ini akan ada barang makanan yang cukup. Tambah beliau, langkah ini bagi memastikan bekalan makanan untuk penduduk negeri ini yang jauh di pedalaman sentiasa mencukupi sepanjang PKP. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa kecil rantaian bekalan makanan di Wisma Sumber Alam Kuching. Sementara itu, semua pengangkutan yang membawa bekalan makanan untuk dihantar ke kawasan terlibat tidak akan dikenakan sebarang sekatan daripada pihak polis. Tambah beliau lagi, Sarawak juga akan bekerjasama dengan pihak Angkatan Tentera Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain menggunakan khidmat helikopter untuk menghantar bekalan makanan ke kawasan yang sukar dihubungi. Sabtu lepas, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg telah mengumumkan peruntukan berjumlah 16.4 juta ringgit bagi membekalkan makanan asas kepada golongan sasar di Sarawak. Yang di Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud hari ini menyumbangkan pelbagai peralatan perubatan dan keperluan bagi kegunaan wad rawatan rapi ICU di Hospital Umum Sarawak. Tun Pehin Sri Abdul Taib menyumbang 1 unit portable ultrasound linear probe, 5 unit alat anti-DVT, 2 unit fiber optic scope dan 2 unit syringe pump yang berjumlah RM120,500 untuk kegunaan wad rawatan rapi dalam usaha merawat pesakit-pesakit COVID-19. Penyerahan sumbangan itu diketuai Setiausaha Sulit Kanan yang di-Pertua Negeri Datuk Haji Mustafa Han kepada Pengarah HUS Dr. Ngian Hee Ong dan Ketua Jabatan Anestesiologi dan Rawatan Rapi HUS Dr. Teo Shu Ching di Pejabat TYT. Selain itu, Tun Pehin Sri Taib juga menyumbang 700 pek makanan dan air mineral kepada Bilik Gerakan IPK Sarawak untuk diagihkan kepada petugas-petugas Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan rela yang bertugas melakukan sekatan jalan raya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam pada itu, Yang di-Pertua Negeri menyeru rakyat Sarawak untuk memberi kerjasama dan mematuhi PKP dalam usaha membendung penularan COVID-19. Tun Pehin Sri Taib turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah percaya dengan penularan berita-berita palsu di media sosial dan hanya mendapatkan maklumat dan laporan
laporan sahih daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa. Sementara itu, Persatuan Pandu Puteri Malaysia Cawangan Sarawak juga menghulurkan sumbangan 200 keping pelindung muka atau face shield kepada Hospital Umum Sarawak untuk digunakan oleh para petugas bagi melindungi muka ketika melakukan perkhidmatan kesihatan kepada pesakit. Pelindung muka yang dihasilkan sendiri oleh ahli persatuan berkenaan disampaikan oleh pesuruhjayanya Annie Sim kepada wakil HUS dalam satu majlis ringkas di pekarangan bangunan persatuan berkenaan di Jalan Batu Lintang. Penyebaran berita palsu atau maklumat tidak sahih berkaitan COVID-19 boleh memberi impak negatif sekaligus menimbulkan suasana panik dalam kalangan masyarakat, lebih-lebih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Sarawak, Adiman Ajem berkata, tindakan itu berpunca daripada pengguna yang tidak menyemak sumber sesuatu info selepas menerima maklumat. Adiman Ajem mendedahkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan, MCMC telah bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia serta Majlis Keselamatan Negara menyiasat aduan yang diterima. Dalam tempoh PKP di Sarawak ini, kita telah menerima sejumlah 3 siasatan yang kita buka berkenaan dengan penyebaran berita palsu atau fake news di Sarawak ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa lintas langsung Cerita Pagi Sarawak menerusi saluran TV1 Selamat Pagi Malaysia pagi tadi. Adiman menegaskan individu yang didapati menyebarkan maklumat palsu di media sosial akan dikenakan tindakan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 505(b) Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Orang ramai dinasihatkan supaya merujuk laman sesawang MCMC berkaitan aduan dan menyemak kesahihan maklumat yang diterima. Baik saudara, sekian perkongsian berita wilayah Sarawak hari ini dan kita terus saja bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Damia. Penganjuran Bazar Ramadan di seluruh negeri Terengganu akan dibatalkan. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Terengganu, Dr. Alias Razak memaklumkan langkah itu bagi mencapai hasrat pembasmian wabak COVID-19 secara menyeluruh. Menerusi laman Facebooknya, Dr. Alias berkata pembatalan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jawatankuasa Khas Keselamatan Negeri Terengganu bagi menangani COVID-19 yang dipengerusikan Menteri Besar semalam. Para peniaga bazar disaran pertimbangkan alternatif dan ini termasuk mengusahakan pemasaran perniagaan dalam talian dan menyediakan perkhidmatan penghantaran ke rumah. Selain itu, penggunaan platform seperti GrabFood atau Foodpanda juga boleh diaplikasi. Menurutnya, pembatalan juga mengambil kira faktor kesihatan dan nyawa semua pihak. Kerajaan komited untuk memastikan tiada golongan tercicir terutama golongan B40 dan M40 daripada menerima manfaat pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin. Menurut kenyataan media Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, selaras usaha itu beberapa pakej khas ditawarkan dengan kerjasama syarikat telekomunikasi bernilai RM1 bilion. RM600 juta penawaran internet percuma untuk semua pelanggan pasca bayar dan prabayar dengan kelajuan 1 GB sehari bermula 1 April sehingga tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Manakala RM400 juta diperuntukkan sehingga suku kedua tahun ini bagi meningkatkan liputan dan keupayaan rangkaian di beberapa kawasan kritikal, agensi kerajaan, penguatkuasaan dan pusat media. Sementara itu, Perkhidmatan Pos dan Korea juga turut menyediakan perkhidmatan tambahan untuk usahawan dalam talian untuk meneruskan perniagaan. Syarikat penyiaran turut tidak ketinggalan menawarkan akses tontonan secara percuma.
Baiklah saudara, berita wilayah edisi 30 Mac 2020 berakhir di sini dan semua saluran RTM boleh ditonton secara dalam talian di myclick.rtm.gov.my dan berita wilayah boleh ditonton di saluran berita RTM di My Preview 123 selain saluran TV1. Dan terima kasih juga kerana setia bersama RTM, jenama media yang diiktiraf paling dipercayai. Dan ingat, duduk di rumah, jangan keluar. Patuhi perintah kawalan pergerakan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.